Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bertemu kita sekali lagi dalam siri bimbingan ibadah solat, mengkhususkan perbincangan dalam bab rukun-rukun ibadah solat. Dan kita kali ini masuk pada siri yang keempat, yang mana pada siri yang ketiga yang lalu kita membincangkan bahagian niat, ataupun dengan tajuk niat bahagian yang kedua, yang mana dapat kita fahami kalau diagihkan, diasingkan, maka bentuk-bentuk niat dan apakah kandungan daripada niat itu bolehlah kita bahagikan kepada 5 jenis kumpulan ibadah solat, di mana keperluan kepada qasad, ta'arud dan ta'yin itu mengikut kepada penjenisan ibadah solat itu, yang mana dapat kita fahami pada perbincangan akhir lalu. Kalaulah sembahyang itu jenis sembahyang sunat mutlak, sembahyang semata-mata, mutlak ni sembahyang semata-mata. Kalau kata air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Kalau kata tilawah waqaf mutlak, waqaf yang semata-mata dan bagus berhenti padanya. Ada tanda mim kalau dalam masalah waqaf dan tidak. Kalau dikatakan sembahyang sunat mutlak ni sembahyang sunat semata-mata yang boleh buat kecuali waktu-waktu tahrim, waktu yang diharamkan sembahyang. Dalam sembahyang sunat mutlak ini hanya diwajibkan qasad sahaja dalam takbiratul ihram. Kalau dikata sahaja aku sembahyang, dah jadi. Sebab itu setengah pendapat ulama fiqh menyatakan kalau dia nak sembahyang berapa rakaat pun boleh, dia nak berhenti bila-bila pun boleh, tanpa dia menentukan rakaat tu 4 ke 8 ke 10 ke 20, dia nak terus pun boleh. Dia rasa letih, dia berhenti. Cuma hadkalah maknanya pada bilangan yang genap. Begitu sembahyang sunat mutlak. Yang kita usalli pada lafaz ni sudah cukup, sahaja aku sembahyang. Itu sembahyang sunat mutlak. Tapi orang kita jarang buat. Orang kita lebih pada air mutlak aja. Waqaf mutlak pun jarang ikut. Dari Yasin qauluhum tu waqaf mutlak. Ada mim kecil, kadang-kadang tak kecil, jarang. Sembahyang sunat mutlak kadang-kadang. Dia begitu. Patutnya inilah di antara kumpulan sembahyang yang banyak kita kena buat. Lantaran banyak nikmat yang Allah bagi pada kita yang wajib kita syukuri. Di antaranya dengan menghampirkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kekuasaan mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kekuasaan mutlak. Kalau manusia di bumi kata okey, tapi Allah kata tidak, bermakna kuasa mutlak di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Manusia merancang, Allah lebih hebat perancangan dan menentukannya. Tuan-tuan Jadi sembahyang sunat mutlak ni patutnya kita selalu buat.
tolak lepas subuh sehingga syuruk, tolak lepas asar. Buatlah sembahyang sunat mutlak, daripada buat benda-benda berapu, daripada benda lara, benda-benda yang melalaikan, maka buatlah sembahyang sunat mutlak. Baik. Dan kita dapat faham juga dalam masalah niat ini, ada di antaranya yang dikategorikan sebagai sunat-sunat niat. Walaupun kita dah sebut pada pertemuan siri yang ketiga, maka kita bacakan jugalah, supaya ada dalil kata orang, ada hujjah. Wa sunnah fil niyyah idafatu ila Allah Ta'ala khurujan min khilaf man awjabaha wal yatahaqqaqa ma'na al-ikhlas. Dia kata dalam niat ni, makna ni niat pecahan ketiga lah, pada siri keempat ini. Dalam niat disunatkan menyandarkan, mengaitkan kepada lafaz Allah Ta'ala. Mana buat satu tu lillahi ta'ala. Orang selalu tanya kita, macam mana kita nak niat zikir dalam sembahyang kalau kita nak tegur orang? Maka kita kena takbir dulu, Allahu Akbar, niat zikir. Barulah kalau bacaan yang wajib atau bacaan yang sunat tu salah, baru kita tegur. Itu memanglah Allah Akbar itu sebagai pembuka nak masuk sembahyang. Satu hal lagi, Allahu Akbar, kita nak niat zikir yang kita nak berimam dengan dia. Kita takbir dulu, angkat takbir, baru kita kalau sentuh di mana yang perlu sentuh, keadaan-keadaan yang memerlukan kita sentuh. Bukan bila sembahyang dua orang mesti sentuh. Kalau bising, kalau gelap, kalau dia ni jenis sembahyang sembahyang pejam mata, atau dia jenis sembahyang ada alat bubuh teling. Bukan dia dengar Walkman dah, dia jenis sound trouble. Kita kelih dia ada nanti lain di telinga ni. Jangan. Allah Akbar tak dengar dia. Kita kena sentuh dia. Sebelum sentuh tu kena takbir dulu, Allahu Akbar, baru niat zikir. Niat zikir tu lillah ta'ala. Sebab kita nak buat sesuatu tu kerana Allah. Duk kata nak niat zikir, bagaimana? Subhanallah, subhanallah. Bukan, itu zikir. Itu zikir lisan. Niat zikir ni mana kita nak buat apa-apa kerana-Mu ya Allah. Ikhlas kerana Allah. Jadi kita takbir dulu, tak boleh kita sentuh dulu, haram. Kalau kita sentuh dulu maknanya kita mengganggu orang sembahyang, sebab kita tak masuk dalam perbuatan sembahyang. Macam juga orang kacau kita lah dalam sembahyang. Jadi saya nak sebutkan masalah makna ikhlas ni tadi. Yang kita nak kata lillah ta'ala, itulah zikir. Kedalam hati kita lillah ta'ala, baru kita sentuh kerana-Mu ya Allah tu buat. Lillah ta'ala, baru kita kata waladdall. Nak cerita imam tu waladdall tak cukup 6. Tak cukup 6 harakat. Kita kena niat zikir dulu. Kita nampak kain dia koyak, kita nak imam kain koyak ada. Kita kena ganti imam lagu ni sebab tak cukup syarat. Jadi kalau imam kain koyak, kau kena mutanajis ke, kita nak pergi ganti dia tu, kita kena zikir dulu lillah ta'ala, baru kita subhanallah. Imam kalau dengar ada orang kita subhanallah duduk tepimu, apa lagi, keluarlah. Jangan duduk situ lagi. Tidak, kata. Pasal apa mu nak ganti aku? Salah akunya. Mu ada salah lah pasal orang nak ganti. Ada kelemahan berlaku pada buatmu. Pasal apa? Kain koyak terdedah Allah. Atau bukan najis, dekat kain tu melekat najis. Ini di antaranya benda yang bila kita nak ganti imam tu, ada hukum dia dalam bab sembahyang berjemaah, kita akan bincang nanti. Dia niat zikir dulu. Dia bukan ganti begitu saja. Ada dia punya peraturan-peraturan. Menunjukkan Islam ni sebenarnya bila kita amalkan Islam ni, dia cukup dengan adab tata susila ni, cukup dengan akhlak ni.
Itu kalau kita betul-betul faham Islam itu sendiri. Sebab Islam itu syumul, dia sempurna. Baik, dia merangkumi. Dia nak ceritakan dalam niat disunatkan menyandarkan atau mengaitkan kepada lafaz Allah Ta'ala agar keluar daripada perbezaan dengan orang yang mewajibkannya, serta sesuai dengan makna ikhlas. Makna ikhlas ni semata-mata kerana Allah. Jadi sandarkan lillahi ta'ala itu. Dan dia kata lagi, wa ta'arrudun li'ada'in aw qada'in wa la yajibu wa in kana 'alayhi fa'itatun mumathilatun lil mu'addati khilafan lima i'tamadahu al-Adra'i atau kama qala. Disunatkan juga menyatakan sembahyang ni sembahyang adaan, sembahyang tunai, ataupun qada'an, sembahyang ganti. Ya, walaupun dia mempunyai sembahyang qada' yang sama dengan sembahyang adaan, tapi dia sebut adaan dan qada'an itu mana spesifik. Disunatkan. Berbeza dengan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Adra'i yang mewajibkan ta'arud menyatakan adaan atau qada'an. Kalau Al-Adra'i dia kata wajib, tapi satu pendapat lagi kata sunnah. Sebab satu pendapat lagi menyatakan bahawa dari segi lugah, dari segi bahasa, adaan dan qada'an makna sama. Kalau kita kata adaan, kalau dalam tilawah kita kata husnul ada, tata cara bacaan yang baik, menunaikan yang baik. Adaan kalau dalam sembahyang fardu, maknanya sembahyang tunai. Kalau dalam kad walimatul urus dia kata ya qadiyal hajat, qada kan? Dia menunaikan permintaan. Dia qada dengan ada. Ni dari segi bahasa Arab, dia maknanya kata setengah pendapat dia kata sama je. Sebab itu satu pendapat lagi kata eloklah dibezakan, supaya yang adaan ni kita tahu yang kedudukan kita ni bayar tunai. Kalau qada'an ni makna kita berhutang lagi. Ya. Wal asahhu sihhatul ada bi niyyatil qada' wa 'aksuhu in 'adara bi nahwi ghaimin wa illa batalat li tala'ubih. Menurut qaul yang al-asah, yang lebih benar, qaul yang lebih kuat, qaul yang lebih benar, itu dipanggil qaul yang asah. Ya? Boleh sembahyang adaan, sembahyang tunai dengan niat qada'an. Ini Fathul Mu'in sebut dalam kitab Fathul Mu'in. Dia kata boleh. Satu orang kalau dia sembahyang tunai, dia niat qada' dan wa'aksuhu, dan sebaliknya kalau ada uzur, dia kata. Contohnya apa? Contohnya cuaca gelap, sembahyang tengah dalam cuaca gelap. Kalau cuaca tidak gelap, dengan dia niat macam tu, dia kata maka batal sembahyang dia. Misalnya cuaca gelap, dia nak kata ni sembahyang siang ke sembahyang malam. Katalah dia keliru dengan keadaan cuaca, sama ada berlaku waktu siang atau malam, jadi dia nak pasangkan sembahyang siang kepada malam, maka dia niat qada'. Sebab mungkin dia ada asar tadi, begitu ada tertinggal. Kalaulah keadaan cuaca gelap, dia kata ini uzur yang dibenarkan. Tapi kalau saja-saja, dia kata tak boleh pula. Sebab apa? Kalau saja-saja maknanya kita mempermainkan ibadah. Ini pendapat-pendapat dalam ilmu fiqh yang kita kena cerita. Sebab tu saya cerita di awal tadi, satu pendapat lagi, ya, dia kata adaan qada'an serupa je dari segi makna bahasa. Sebab itu ada setengah ulama menyatakan kalaulah dia bangun subuh, dia bangun pagi pukul 8 pagi, tertidur, tertidur, menunggu keputusan pilihan raya sampai subuh tak, dia tak kena lah, dia kena buat correction banyak ni. Tunggulah, tapi solat tak boleh tunggu solat, kena tunaikan solat. Bangun tidur pukul 8.
Bangun tidur pukul 8, maka waktu pukul 8 itulah subuh dia. Sebab orang yang 2 ni, 1 terlupa, 2 tertidur, dimaafkan. Tapi makna dia kena tunaikan sembahyang itu, solat itu pada keadaan segera bila dia ingat dan bila dia terjaga. Mana kalau dia jaga tidur pukul 8, dia sembahyang subuh pukul 8, kalau tak niat adaan pun jadi. Kalau tak niat tak niat qadaan pun jadi. Sebab atas dasar bahasa qadaan dan adaan makna sama. Itu maksud dia. Mana kalau tak niat qadaan pun subuh tu jadi. Nak cerita ni. Jadi saya kemukakan seberapa banyak pendapat fiqh supaya jangan kita tidak adil dalam menilai satu-satu hukum. Sebab fiqh ni satu ruang yang cukup luas. Tak cukup kalau baca 1-2 kitab atau mengaji dengan 1-2 buku, atau mengaji di 1-2 tempat. Tak cukup. Dia kena kepada tahap mengkaji dan membuat perbandingan, dan menerima pendapat-pendapat dan tahu menyusun pendapat yang terkuat. Itu fiqh punya cerita. Dia tak sama macam tafsir atau tauhid. Fiqh dia kena particular, kena macam ini. Wa ta'arrud al-istiqbal wa 'adad raka'at lil khuruj min khilaf man awjaba ta'arrud lahuma. Atau kama qala. Dia kata sunat menyatakan menghadap kiblat. Kalau dulu saya hanya bagi alat ayat pernyataan begitu, sekarang kita bagi hujah. Sunat menyatakan menghadap kiblat dan bilangan rakaatnya. Kita selalu dengar bilangan rakaat je dah. Subuh 2 rakaat, ikhlas tadi lillahi ta'ala. Zuhur 4 rakaat, nyatakan rakaat, ikhlas tadi lillahi ta'ala. Maghrib 3 rakaat, ikhlas tadi lillahi ta'ala. Cuma ada ditambah lagi dia kata wa ta'arrudul istiqbal, makna menyatakan hadap kiblat. Sekurang-kurangnya bila kita ada terdetik di hati dan tersebut di lisan, di lidah menghadap kiblat ni, kita ambil berat bab menghadap kiblat. Islam menuntut kiblat yang satu. Bila kiblat tu mana kita ambil berat, sampailah kepada tahap bukan saja nak tahu kiblat, tapi bagaimana nak menentukan kiblat, nak memastikan kiblat itu tepat, tak lari dia punya darjah sudut itu. Maknanya bukanlah pergi satu-satu bilik, satu-satu musalla, satu-satu surau, ataupun masjid. Masjid tak ada masalah, surau tak ada masalah. Jadi musalla di bilik-bilik sembahyang. Kadang-kadang bilik-bilik sembahyang dekat stesen-stesen minyak ni masalah. Dia pam minyak tahulah dia hala kemuncungnya ke mana, tapi kiblat belum tentu betul hala muncung tu. Kadang-kadang tanda kiblat dia bubuh kat dinding. Kan jahil murakkab punya. Buat tempat sembahyang tu dah bagus dah, tapi menentukan kiblat bubuh anak panah dekat dinding. Belajar mana tahu? Orang nak panah bubuh dekat siling, atap ni. Siling ni ataupun lantai. Bukan kat dinding. Kat dinding ni tunjuk tempat tandas, tunjuk tempat boleh merokok. Itu kat dinding punya status. Tunjuk sini kawasan tutup aurat. Kalau boleh bila-bila pun tutup aurat, patutnya begitu. Tapi kalau untuk kiblat, dia bukan kat dinding. Kiblat di atas bawah, mana bumi dan langit. Itu dia punya falsafah. Tinggi kiblat, dia bukan main sisi-sisi, sipi-sipi, tak ada kiblat. Kiblat dia mutlak, sama ada langit atau bumi, atas ke bawah, itu tanda kiblat yang kita kena letak, bukan tepi. Ada falsafah itu, bukan saja-saja. Jadi menentukan kiblat ni, menyatakan menghadap kiblat dan menyatakan bilangan rakaat agar dia keluar daripada perbezaan dengan pendapat yang mewajibkan demikian. Ini masalah ikhtilaf, tapi dia nak ceritakan sunat kita sebut menghadap kiblat. Wasunnah nutqun bil manwi bimanwiyin qabla at-takbir liyusa'id al-lisan al-qalba wa khurujan min khilaf man awjabah atau kama qala.
Dia kata sunat juga melafazkan, sunat mengucapkan lafaz niat yang dinyatakan sebelum takbiratul ihram, agar ucapan itu dapat membantu hatinya. Ini cerita siri yang ketiga lalu yang kita bincang panjang tentang talaffuz bin niat. Melafazkan niat. Ya. Maka dengan itu insya-Allah taala selesailah tajuk niat sebagai rukun ibadah solat yang kedua. Ya. Yang ketiga, kita tengok kertas kerja kita, jangan langsung tak buka pula terang. Sedih mungkin ilmu kat depan ni. Okay. Kita tengok kertas kerja kita. Kalau kita rujuk muka surat 5, itu di antara keterangan-keterangan yang kita sebut tadi, iaitu pecahan I, adaan, qadaan tidak wajib. Itu yang saya urai tadi tu. Dia muka surat 5. Baik, muka surat 6. Takbiratul ihram. Niat adalah rukun ibadah sembahyang yang pertama, tuan-tuan ya. Pertama ya. Maka rukun ibadah sembahyang yang kedua adalah takbiratul ihram. Ada setengah-setengah kitab fiqh meletakkan berdiri betul. Itu hanya susunan sahaja. Cuma nak sebutkan di sini ada kumpulan rukun sembahyang yang di dalamnya berlaku secara serentak. Macam niat, diri betul, takbiratul ihram, dia serentak. Ya, sebab itulah datangnya berbagai-bagai bilangan rukun sembahyang. Khasnya bila melibatkan satu rukun khas walaupun sesipan yang dinamakan tamakninah. Tapi tak ada masalah. Oleh kerana kertas kerja saya ni menyatakan sebagai rukun kedua sebagai apa ni takbiratul ihram, maka kita guna pakai kertas kerja ni ya, muka surat 6 dengan tajuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Baik. Disebut di situ tentang takbiratul ihram. Hukum dia, ia adalah salah satu rukun solat. Kita cuba biasa sebut solat tuan-tuan. Daripada kita kata solat, sebab kita kalau semua Arab betul lah. Tapi ada juga tak betul juga kita sebut lah. Patut zakah, jadi zakat pula. Tapi kalau dia Arab ni tak merbutah belaka. Tapi solat ni biar spesifik lah. Jangan dia jadi salat lagi kacau. Itu yang lembik macam sayur tu. Salat tak ada kualiti. Ya. Nak ceritanya kita cuba sebut solat. Ya. Solat. Dia kata satu rukun solat bagi mazhab-mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dan dia kata bagi mazhab Hanafi, ia adalah syarat dan bukan rukun solat. Ini kalau nak tengok dia punya perbincangan sembahyang menurut empat mazhab ni, kitab dia dari Azhar dari Mesir, as-salah 'ala al-mazahib al-arba'ah. Ya, sembahyang mengikut mazhab yang empat. Ni kitab ni. Wahabi tak mau ni. Dia terus pakai hadis je. Ya, langsung tak menghormati apa yang ulama buat. Kata ulama susun ni. Ini mukhtasar, dia punya ringkasan dia daripada sembahyang menurut empat mazhab. Ya. Baik. Jadi menurut tiga mazhab hukumnya rukun, tapi kalau satu mazhab yang lain dikatakan hukumnya syarat. Ya, hukumnya syarat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksudkan ataupun yang
didefinisikan bagi takbiratul ihram ini. Pengertian atau definisi takbiratul ihram, memasuki keharaman. Keharaman sini makna kesucian. Masjidil Haram, Haramain, dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Kesucian ibadah solat, di mana ia diharamkan melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menafikan, yakni membatalkan solat. Ia juga bermaksud membaca Allahu Akbar ketika berdiri betul, yakni qiyam di tempat solat didirikan dengan menghadap ke arah kiblat. Itu definisi takbiratul ihram. Kalau kita tengok dalil disyariatkan, pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak dinyatakan di situ. Saya baca kitab ni tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Surah Al-A'la ayat ke-15. Dan ia ingat nama Tuhannya, lalu ia solat. Dan ia ingat nama Tuhannya, wa dzakara isma rabbih fa shalla, lalu dia sembahyang. Ini sebagai dalil naqli, ya. Dan ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muddathir, ya, ayat 3, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rabbaka fakabbir. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan Tuhanmu agungkanlah. Fakabbir itu merujuk kepada pengertian takbir, ya, agungkanlah. Dan kalau kita lihat lagi berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahawa Nabi SAW bersabda, miftahus salah at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Hadis ini daripada Imam Syafi'i sendiri. Kita jangan ingat Imam Syafi'i ni kitab fiqh aja, ada Musnad Imam Syafi'i. Musnad Imam Syafi'i ini hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Syafi'i, macam Imam Bukhari juga. Banyak sebenarnya orang kita tak faham tentang kehebatan yang Allah bagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis tafsirnya sendiri, tafsir Syafi'i. Kemudian hadis sebagaimana Sahih Bukhari, Imam Syafi'i ada hadis dia, Musnad Imam Syafi'i dipanggil, ya. Lepas tu huraian pula kepada Musnad Imam Syafi'i. Tapi sebab ramai orang kita ni kadang-kadang tidak menghormati dan tidak menghayati Imam Syafi'i, sampai ada yang membid'ahkan apa yang Imam Syafi'i buat. Sikit lagi keluar dalam media elektronik kita satu tajuk, ya, bid'ah hasanah, akan keluar nanti sempena Maulid Rasul ni. Kita tengok, ya, macam mana dia kisahkan tentang bid'ah hasanah. Maknanya bukan semua bid'ah itu tak boleh, ya. Nak ceritakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Kecuali An-Nasa'i dan Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang paling sahih dan paling baik mengenai masalah takbir ini. Dan hadis ini juga dinilai sah oleh Hakim, ya, dan Ibnu Sakan, ya. Jadi disebut di sini tadi, kunci salat ialah bersuci. Miftah makna kunci. Miftah makna kunci. Kunci penting tak? Penting, ya. Satu orang dah keluar kereta, satu keluarga, tiba-tiba teringat rumah tak kunci. Tak kira lah rumah ke, tapi soalnya kunci. Mahu patah balik ni jenis driver yang sabar, bergaduh. Ini driver tak sabar,
Awak kunci pintu pun tak boleh ingat. Kita dah nak bawa kereta lagi, masuk dalam bonnet lagi, cuci kereta lagi. Awak nak kunci rumah. Ini suami yang tak boleh pakai juga ni. Suami kepala angin. Saja ke isteri kita nak lupa? Yang isteri pun satu hal pula. Dah tahu suami tu banyak kerja, tolonglah. Bangunlah punya keluarga bahagia. Jangan salah menyalah antara satu sama lain. Tapi ikut Rasulullah SAW, dia menyalahkan diri dia sendiri. Dia balik lambat berdakwah, dia salahkan diri dia. Aisyah pula salahkan diri dia kerana tertidur. Tak dengar Rasulullah panggil. Akhirnya Rasulullah tidur depan tangga, luar pintu. Ini cerita Maulid Rasul sedap ni. Sirah ni nak dengar kena panggil saya lah. Booking awal sikit. Itu cerita Maulid Rasul. Kemudian adalah special punya specialty Datuk nanti akan keluar nanti lagi. Apa pula tak tahulah kan. Okey nah. Keluar Datuk tak apa tu ya. Baik, nak ceritakan kunci tadi. Kunci ibadat solat adalah bersuci. Sebab itu kita buka kitab-kitab fiqh, dia akan memulai bab itu dengan bersuci. Kita nak makan pun kena basuh tangan. Itu suci tangan namanya. Atau kita kata cuci tangan. Dulu nak masuk rumah kena cuci kaki. Batu bersurat Terengganu tu asalnya di satu surau dia letak sebagai batu cuci kaki tu. Tempat tempayan air, di situlah orang basuh kaki, gesek, gosok tapak kaki tu. Itu refleksologi. Tapi kita tak berapa faham. Dulu basuh kaki sebelum naik, gonyo-gonyo kaki. Mengapa sebelum masuk masjid, masuk surau, basuh kaki walaupun dah wudu? Kenapa orang tua dulu kata sebelum tidur basuh kaki? Sebab di kaki tu nerves, saraf. Di situ bila kita gosok, itu sebab sebelum dengan ceramah ni pun patutnya basuh kaki, boleh tak tidur. Tapi tuan-tuan tak ada tidur begini. Ya. Nak ceritakan supaya bila kita gosok, kita genih urat saraf tu, kita akan pada adatnya, dari segi rawatannya, kita akan segar. Panjang cerita pagi ni tu. Ini cerita bersuci. Bersuci yang dimaksudkan kunci kepada ibadah sembahyang ni apa? Kita buka kitab-kitab fiqh, dia bermula dengan air. Lepas tu najis. Ya. Lepas tu baru dia masuk cerita-cerita istinja. Ya, qada hajat. Semua tu dia ajar. Mandi wajib, semua dia ajar. Wudu, semua dia ajar tu mula-mula. Ya. Ini pun mungkin kita boleh fikirkan juga ni. Tajuk-tajuk sebagai tajuk kunci ni. Sebab ada orang dia nama lagu pun dia, kau kunci hatiku. So ada kunci kat dada dia. Nak ceritanya pentingnya kunci hatiku. Lagu kunci, kau kunci hatiku. Apa benda tak tahu lah. Begitulah. Jadi kunci ibadat sembahyang bersuci. Pembukaannya, ya, pembukaannya membaca takbir. Pembukaannya membaca takbir. Maknanya bila sudah takbir, yang lain haram. Wa tahrimuha at-takbir. Haram yang lain. Kalau Allahu Akbar, makan tak boleh, minum tak boleh, sembang tak boleh, kalau tak ada kena-mengena dengan ibadat solat. Tasbih, zikir-zikir tertentu, kalau ada kena-mengena dengan ibadat solat, hukumnya malah jadi sunat pula. Tapi bila Allahu Akbar, itu pembukaannya takbir, maknanya tak boleh buat benda-benda yang asalnya halal, tapi bila Allahu Akbar jadi haram. Wa tahliluha at-taslim, dan penutupnya halal balik segala-gala itu bila memberi salam. Lepas dia bagi salam, baru halal balik. Itu penutup dia. Dan sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang takbir ini juga, ya, kita perhatikan itu yang diterangkan dalam kata kita tadi. Dan kita ambil satu lagi dalil naqli, hadis daripada Humayd, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Ibnu Majah, ada dua kitab hadis, dua jilid, ya, yang dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah pun dia ada tulis kitab hadis.
satu set besar Ibnu Khuzaimah, ya, dan juga Ibnu Hibban. Tuan-tuan nak tengok kitab-kitab hadis ni, boleh jumpa saya. Memang kita ada koleksi kitab-kitab hadis ulama ni, ya. Sebab kadang-kadang orang kita ni kitab-kitab karangan ulama pun tak pernah tengok, tapi ensiklopedia macam-macam tengok, ya. Tapi kitab-kitab ulama jarang tengok, ya. Baik, Nabi apabila berdiri hendak mengerjakan salat, ia tegak lurus. Ya'tadala qa'iman, tegak lurus. Kecuali sakit belakang, kerana makan duku muar. Ditarik, dia makan muar duku. Oh, ditarik ni orang ni. Tapi maknanya kalau tak ada apa-apa masalah kesihatan, sebelum nak dirikan sembahyang, dia kena berdiri tegak. Sebab kalau kita dengar di Masjidil Haram, dia kata ya'tadilu sawu, ya'tadilu, luruskan saf, ya, tegak lurus. Orang kita pun ada juga tiru, tapi tak tahu dia faham apa dia cakap tu lah. Ya'tadilu tidak lah benda. Tidak lah benda nak tanya ni. Ya'tadilu sawu, Allahu Akbar, dia suruh lurus, ya. Kalau nak sebut itu, yang cantik ni imam sebut setelah iqamah. Tapi setengah tempat pula Pak Bilal yang sebut luruskan saf, dia kata. Saf, ada yang saf. Tapi itu kan dari segi mazhab Syafi'i tidak begitu. Itu mazhab Maliki. Tapi tak apalah nak ceritanya. Cuma kita nak faham yang mazhab Syafi'i punya, bila masa orang nak berdiri ketika iqamah tu, ini cerita lain. Nak cerita sini, lurus dia punya badan dan dia mengangkat kedua belah tangan. Wa rafa'a yadayhi. Ini pun panjang juga cerita ni, angkat tangan ni nanti. Surrender tu macam mana cara? Ya. Thumma qala Allahu Akbar, lalu mengucapkan Allahu Akbar. Sini dia hanya sebut wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua belah tangan ni. Tapi nak angkat had mana? Hadis lain pula lain. Supaya jangan kita angkat ikut selera kita, atau ikut geng kita, ikut kumpulan kita. Kita kena tahu angkat tangan ikut mazhab kita. Yang mazhab kita pula bukan jalan-jalan ulama mujtahid, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Berapa banyak hadis tentang angkat tangan ni, had ibu jari ni, berapa banyak hadis. Tapi Imam Syafi'i di dalam mausu'ah, dalam ensiklopedia menghurai tu, 12 muka surat bincang angkat tangan. Sedozin muka surat. Bincang apa? Bincang nak angkat tangan tu macam mana. Sebab itu kita kena rujuk kepada kitab muktabar, selain daripada melihat kitab-kitab kuning Nusantara kita. Sebab ada dalam kitab kuning yang tidak mengambil keseluruhan hujah Imam Syafi'i. Kadang-kadang perbincangan angkat tangan ni 1/4 muka surat je. Di sinilah pentingnya ulama yang menghurai kitab tu. Dia ada tak buat backup, top up apa semua ni, maklumat. Sebab itu penting rujukan-rujukan, ya. Baik. Kemudian sesaudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadis lagi kita ambil, hadis daripada Al-Bazzar dengan sanad yang sah menurut syarat Muslim. Apa dia kata daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang tadi hadis daripada Humaid, yang ni daripada Ali karramallahu wajhah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila as-salat qala Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berdiri nak mengerjakan salat, mengucapkan Allahu Akbar. Demikian pula dalam hadis Al-Musi fi salati. Hadis apa tentang orang yang tak baik, yang tak sempurna. Al-Musi mana orang yang tak baik, orang yang buat salah dalam sembahyang. Ada kitab dia cerita hadis tentang orang-orang tak sempurna sembahyang ni.
yang diriwayatkan oleh Tabarani. At-Tabarani disebutkan yang mafhumnya kemudian engkau ucapkanlah Allahu Akbar. Dari nakli ni sesaudara muslimin muslimat nak ceritanya adanya lafaz Allahu Akbar supaya jangan orang tukar lafaz lain Akbarullah. Jangan jadi macam tu. Sebab dari nakli tak sebut begitu. Ya. Dan top up kepada maklumat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang menyatakan niat ini syarat dan bukan rukun, ya. Dia berpendapat dia ini bukan rukun, hanya sahaja untuk mengucapkannya disyaratkan. Segala apa yang disyaratkan bagi solat seperti suci dan menutup aurat, kerana ia berkaitan erat dengan berdiri yang merupakan salah satu rukun. Dia letakkan benda ni syarat. Syarat macam apa? Macam kita bersuci sebelum nak mendirikan sembahyang, ada wudu. Syarat seperti apa? Syarat kita menutup aurat bagi lelaki dan perempuan sebelum mendirikan sembahyang. Still benda tu penting. Sebab kalau tanpa syarat, ibadah tak boleh didirikan. Nak cerita kepentingan itu cuma dia letak di tajuk lain. Dia letak di tajuk lain. Tapi ada juga dalam qaul mazhab Hanafi di mana walaupun dia letak di tempat lain tapi statusnya kuat, seperti sembahyang witir. Imam Hanafi sembahyang witir ni dia tak boleh sembahyang cara duduk. Dia mesti sembahyang berdiri macam sembahyang wajib juga. Itu pula mazhab Hanafi. Ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok pada kertas kerja kita ni. Syarat-syarat sah takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Maklumat ini boleh kita rujuk dalam kitab Al-Fiqh al-Mazahib Al-Arba'ah. Ada 6 jilid. Boleh nak datang ke rumah saya boleh tunjukkan. Kitab ni adalah ditulis oleh kumpulan ulama-ulama Azhar zaman dulu. Ya, kumpulan ulama Azhar zaman dulu. Dan adalah maklumat ini dalam perbincangan takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Ada maklumat ini. Cuma ni diterjemahkan. Ya. Syarat sahnya takbiratul ihram menurut kitab yang saya sebutkan tadi ada 15 perkara. 15, bukan sikit tu. Ya, maknanya tuan-tuan, kalau kita belajar bab semayang ni, kalau setakat kita kata takbiratul ihram ni rukun yang kedua takbiratul ihram, yakni lafaznya Allahu Akbar. Kalau setakat itu saja perbincangan, tak tahulah berapa persen daripada fakta sepatutnya. Sudahlah takbir, yang hakikatnya takbiratul ihram itu adalah rukun. Di dalam rukun itu pula ada syarat sah. Untuk mengesahkan rukun kedua ni, dia ada senarai syarat-syarat yang wajib ditempuhi semua sekali. Bila syarat mesti buat semua sekali, mesti jaga semua sekali. Tak boleh ambil secara juz'iyah, ambil separuh tak boleh. Tengok dia bagi 15. Tapi kalau orang tak mengaji tu, tak mengaji kitab ni tentang fiqh Syafi'i, macam mana nak tahu? Ini ada sebut di beberapa tempat. Masyarakat kita sebenarnya tidak memahami pada dasarnya betul-betul, bukan bodoli ada sebut kan, tentang mazhab Syafi'i ini. Tak faham sangat. Faham tu sipi-sipi je. Dia faham betul tu tak faham. Sebab tu tarawih tak buat 20 lagi. Dia buat 8, kadang-kadang rakaat pun tak tahu berapa. Dan tak lambat balik awal pula. Jadi berapa rakaat pun tak tahu. Jadi kalau ikut Tok Guru Wana, dia kata itu mazhab jahili. Mazhab jahili. Itulah Tuan Guru Wana, dia kata mazhab-mazhab ni dalam dunia ni hok besar, dia kata ada 4, tapi ada selagi hok paling ramai dia punya pengikut-pengikut dia. Hok nombor 1-nya mazhab Hanafi. Tok Guru ni Aziz, itu guru fiqh mazhab Hanafi. 3 tahun dah mengaji dengan dia. Allah Akbar, tawadu.
Dia kata hak nama besarnya Hanafi, 2 Maliki, 3 Sufini, 4 Hambali. Tapi hak nombor 5 ni hak paling ramai mazhab Jahili, mazhab orang bodoh. Mazhab orang bodoh. Hak ni ramai. Tak tahu sabuk apa buat. Sebab tu guru bila dia cakap, walaupun bunyinya dialek Kelantan, tapi dia petik pada hadis. Cuma orang kita tak faham cara orang Kelantan cakap, dia kata kasar. Cuba dengar orang Melaka cakap, lagi kasar. Lah habau. Habau. Malaun orang mana? Apa yang malaun? Tahu malaun apa? Malaun yang dilaknat. Malaun. Nak ceritanya, jadi hanya aspek bahasa saja. Orang Jawa pun kasar juga. Nak ceritanya bahawa bila dia guna dialek Kelantan tu bukan makna kasar, ada style dia gitu. Orang Arab pun kasar. Nak cerita lagi kasar. Abu Jahal, Abu Lahab lagi kasar. Sampai Allah kutuk dia. Nak cerita. Jadi bila Tuan Guru sebut, dia kata mazhab Jahili ni sebab dia nak mengiyakan apa yang Nabi sebut, akhir zaman akan ada, dia kata kumpulan-kumpulan ubadun juhal. Hadis tu maknanya akhir zaman akan ada kumpulan-kumpulan yang beribadat tapi juhal, jahil. Mazhab Jahili tadilah. Approach dia saja dari segi bahasa, tapi hakikat dia hadis. Dia nak cerita, kalau kita tak mengaji mazhab Syafi'i betul-betul, mana datang 15 perkara ni? Sebab 15 perkara ni dalam kitab kuning yang biasa tak timbul. Bergantung pada Tok Guru yang nak mensyarahkan kitab tu, kalau dia rujuk kitab-kitab lain. Sebab itu orang kalau mengaji kitab kuning, kitab lama ni, kadang-kadang 2 hari 1 malam. Sebab top up benda lain, backup lagi, dia ada reference yang lain. Kita boleh baca tu saja. Anda sedang bagi konsep ni. Maka apabila salah satunya rosak, berarti solahnya batal. Main tu 15 perkara ni, kalau satu saja rosak, solahnya batal. Dia solah ni rosak, dia maknanya tak diterima pakai 3 sebab utama. Nombor 1, kalau dia kata batal, out sembahyang. Nombor 2, bila kata tak sah, out juga. Nombor 3 ni yang paling menyedihkan, apabila tak diterima solat ni. Walaupun syarat dan rukunnya kena, tapi Allah tak terima ibadah solat. Di antaranya hadis ada sebut, di antaranya orang perempuan yang semayang keluar rumah mendedahkan aurat, semayang ni tak diterima. Walaupun Fatihah apa elok, apa semua elok, jagalah tuan-tuan, isteri masing-masing, anak perempuan masing-masing, cucu perempuan masing-masing, menantu perempuan masing-masing, tolong jaga. Sebelum nak lepas geran kat orang, kat suami dia, tolong pastikan benda ni selesai. Ini masalah menutup aurat. Orang perempuan kata takkan kami je Ustaz, orang lelaki pakai seluar katuk, naik skuter 2 kali 5. Kalau orang lelaki pun main bola seluar pendek, berkebun seluar pendek, basuh kereta seluar katuk, seluar Hawaii dan sebagainya, 2 kali 5. Jangan bila bab mendedahkan aurat ni kena kat orang perempuan ni, orang lelaki pun sama juga. Sama. Walaupun pakai kain, tapi bila angkat tinggi lebih pada kepala lutut, asyik gulung. Tengok atas, macam bunyi sekerat. Walaupun asalnya kain pelekat, sedap sangat dia. Nak cerita, walaupun labuh tapi transparent, putih. Lut sinar kamu tengok pun tak pakai juga. Sebab menutup aurat ni kena jaga. Sebab dia di antara penentu ibadat semayang seorang tu diterima, dia ada lebih kurang 10 golongan yang ibadatnya Allah tolak. Maknanya jangan rasa zon selesa kalau syarat dan rukun saja boleh, tetapi penghayatan, natijah, hasil tarbiyah daripada semayang, yang Allah kata semayang ni dapat mencegah fahsyak dan mungkar tu tidak ditunaikan, mana semayang tu masih lagi sia-sia. Bukan senang. Sebab itu semayang ni penentu. Kalau beres semayang, baru yang lain dikira beres. Tak masuk lagi nombor besar. Nak cerita ni, konsep ni.
Ya. Nombor 1, diucapkan dengan bahasa Arab apabila seseorang itu mampu berbuat demikian. Diucapkan dengan bahasa Arab apabila seseorang itu mampu berbuat demikian. Patutnya mampu lah dah. Bahasa Perancis pun boleh cakap. Sama ada Perancis yang ori atau Perancis Kanada. Perancis ada 2 jenis. Ingat saya tak tahu. Nak cerita kalau bahasa Perancis pun kita boleh differentiate benda ni Kanada dengan apa ni betul-betul Perancis punya. Takkan bahasa Arab Fusahah tak boleh? Bukannya panjang mana, 2 perkataan je. Come on baby, 2 perkataan je. Allahu Akbar. Kenal pasti 2 perkataan tu agak mudah, tapi nak baca dengan betul, itu satu hal yang kalau tidak talaqi betul-betul out. Ya. Sebab walaupun tajuk ni belum sentuh lagi, nak cerita bahawa Rasulullah SAW tasyahud itu Nabi ajar kepada sahabat. Padahal itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Rasulullah dan sahabat Arab Quraisy lagi. Tapi bila sampai ibadat, ini adalah yang disyariatkan, ini adalah wahyu. Maka sahabat kata Nabi ajar kami tasyahud sebagaimana kama yu'allimuna al-Quran, sebagaimana diajar kami Quran. Nabi Quran, Nabi baca dulu. Sahabat bang dengar. Tahu bang dengar? Bukan bang azan tu. Bang dengar ni dengar dengan teliti. Ya? Cakap Kedah sikit. Hari ni cakap Kelantan sikit, cakap Kedah sikit. Ya? Bang dengar. Ya, nak cerita. Jadi bila Nabi ajar Quran, apa yang dapat kita faham? Nabi baca, sahabat dengar. Konsep talaqi musyafahah. Kemudian nak pastikan sahabat dapat, Nabi baca, sahabat ikut. Ini teknik Nabi ajar Quran. Kemudian nak pastikan sahabat betul-betul dapat, sahabat baca, Nabi semak. Itu tasmih. Makna sahabat beritahu, kami diajar tasyahud oleh Nabi SAW sebagaimana Nabi ajar kami surah, sebagaimana Nabi ajar kami Quran. 2 version hadis. Satu sebagaimana Nabi ajar kami surah, surah tu Quran lah. Satu lagi sebagaimana Nabi ajar kami Quran. Maknanya at-tahiyyah itu kena belajar. Sebab itu bagus ada ni kursus-kursus perkahwinan ni. Sebab waktu saya terlibat dengan temu duga bakal-bakal pengantin Datuk, waktu tu ana bersama almarhum Ustaz Ismail Siddiq. Waktu tu dia qadhi di Kuala Selangor. Ana datang-datang dia terus panggil jadi penemu duga bahagian majlis. Dia fardhu ain dalam pejabat dia. Ya. Nak ceritakan bahawa bila kita test bakal-bakal pengantin ni, fail ramai bacaan. Fail unutnya, fail Fatihah, tak usah cakap lah. Itu pun jenis biasa dengar tu. Tasyahud, mana pernah dengar orang baca dalam sembahyang? Sembahyang apa pun tasyahud perlahan kan. Baik lelaki maupun perempuan. Dia lagi fail. At-tahiyyah. Tu jenis CD yang lalu, siri lalu. Ni apa, mat was-was tu. Pegang hidung. Tu pegang dari. At-tahiyyah. Hancur dah. Tahu tak? Kalau at-tahiyyah macam orang lari, disqualified dekat garisan penamat. Supaya tak disqualified, macam mana? Betulkan balik. Nak betul macam mana kalau tak belajar? Ya? At-tahiyyah. At-tahiyyah dia juga banyak. Itu nasib baik ada kursus perkahwinan tu. Kalau tak ada, yang tak ada kursus perkahwinan pun kelang kabut bab zihar isteri. Dia tak sedar dia dah zihar isteri dia. Duduk-duduk lagi sama-sama. Dia tak faham apa makna zihar. Izhar halqi tahu, zihar isteri ni tak tahu. Sebab apa? Sebab munakahat tak belajar. Ceramah keluarga bahagia, tapi syariat dalam munakahat tu tak belajar. Bagaimana hubungan nak jaga komunikasi, jaga, tapi syariat tu tak jaga. Awak lepas cakap tu, status cakap awak tu macam mana? Niat awak tu macam mana? Jangan. Nah, anda bukan kuliah munakahat saya begini. Nak cerita bahasa Arab tadi ni.
Allahu Akbar. Takkan tak boleh dengan bahasa Arab, ya? Takkan tak boleh dengan bahasa Arab. Cuma kadang-kadang bahasa Arab tu tidak bunyi macam Arab lah, bunyi macam orang putih. Sebab lama duduk kat Amerika agak, dah terlalu banyak makan hotdog dengan burger, so dia punya lidah pun arah ke situ. Keman ni kena cari pak-pak betul yang dapat tu, menantu orang putih lah. Macam mana? Macam mana gaya orang putih sebut Allah Akbar tu? Allah agaknya. Dapat pula menantu Bangladesh. Allah. Itu senang sebab Bangladesh dekat dengan kita. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Berat. Itu dia Bangladesh. Kita ni Melayu Dash. Takkan baca macam dia. Ada satu orang tu kerana dah selalu keluar, dia azan lain pesen tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlaku kat Kelang. Tu dia lapis-lapis bawah saya tu, saya panggil Syekh. Apa pasal tu punya lidah? Kita lihat. Dulu sebelum anda pergi satu tempat, tak dia macam tu. Dia kata orang sana macam tu Ustaz. Oh, anda ni lalang lah, dia kata. Sesumpah anda ni, pergi sana anda berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ca pula. Allahu Akbar, dia Akbar. Nanti jangan kata-kata dia buat macam ni dengan taziah kat masjid ni tu. Dah lah, anda tu bukan muazzin yang terpilih. Sukarela, anda bantai pula cara negara itu. Tak boleh, anda kata. Lepas tu tak azan, tak wali. Dia nak kena situ dia, buku bertemu luas. Sebab dia rasa orang susah nak tegur dia sebab big size. Anda tak kira you big size ke, tapi yang penting size knowledge you tu, big or small. Cerita inilah keadaan merapu yang ada, ya, dalam masa kita nak buat ibadah ni. Nak sebut tu tidak belajar, ya. Baik. Jadi hari ini saya nak berhenti sampai situ, nombor 1 tu. Kita ambil angka 1, ya. Ada 14 lagi. Ada 14 lagi. Dan tuan-tuan jangan kata saya ni merapu pula ke depan ni. Contoh-contoh yang tamsil yang saya bagi itu untuk dekatkan faham dan untuk menunjukkan berkongsi pengalaman. Kalau tuan-tuan juga menghadapi situasi yang begitu, maka tanganilah secara hikmah dan mau'izah. Macam mana kita boleh kaunseling balik, macam mana boleh kita nasihat cara baik balik, ya, semata-mata untuk melihat ibadah ini didirikan dengan sebetul dan sepatnya, ya, dan mudah-mudahan kita terkeluar daripada golongan ubadun juhal tadi, ahli-ahli ibadat yang tidak boleh kata ahli, orang yang beribadat tapi jahil. Wal'iyazzubillah. Jadi kita tangguhkan dahulu seri keempat kita pada kali ini. Yang baik daripada Allah silap pendapat saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله.